Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tamanya marilah kita menaikkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi kali yang kedua. Kali ini kita fokus kepada indikator. Sebelum ini kita berfokus kepada screener. Okey, indikator adalah bagaimana cara untuk membaca perjalanan chart, manakala screener adalah untuk menapis kaunter-kaunter yang berpotensi. Untuk ahli grup ZQ, mereka dibekalkan dengan screener yang dapat membantu mereka untuk menapis. Tetapi untuk indikator, mereka juga dapat, tapi yang umum tak dapat. Jadi rakan-rakan yang hadir pada malam ini kita campur sekali. Kita nak kenal pasti bagaimana penggunaan indikator ini. Dan saya sedia maklum, rakan-rakan kita yang dalam GBS tu ada daripada pelbagai grup. Ada yang dari OSC, ada yang dari ABT, ada yang daripada John, ada yang daripada saya. Okey, indikatornya mungkin ada yang mengatakan bahawa sama. Ya, sebahagian besarnya adalah sama, tetapi ia mempunyai cara penggunaan yang berbeza. Kita bagi contoh, ada dalam video channel channel yang kita ada publikkan itu. Kalau kita tengok dalam video yang dibentangkan oleh Tuan Aman, tak berbahaya jika kita hanya menggunakan wave itu. Kita entry tanpa mengetahui bahawa bila dia dah semakin turun, kita entry waktu dia tengah turun wave itu, dia semakin turun ke bawah. Kita bagi contoh dalam bentuk video, dia jadi lebih senang lah. Nanti kita pergi satu persatu bagaimana penggunaan indikator. Saya nak minta cadangan kepada rakan-rakan semua. Ada bunyi-bunyi suara tu kan? Mana nak meet kawan-kawan kita tu? Tiap partisipan. Ya. Okey. Minta tolong cadangkan satu kaunter supaya kita bersifat adil lah. Bukannya saya yang pilih kaunter, nampak macam saya pula yang memilih kan. MCT. MCT. Park City, IWCT. MCT. MCT Okey, MCT Berhad. Baik. Kita tengok betapa bahayanya jika kita gunakan wave ini tanpa ada bantuan indikator yang kedua tambahan itu, iaitu B-Blue. Baik, kita tengok dalam bentuk video supaya adil. Kita boleh bandingkan. Kita bermula dari sini. Kita play. Okey. H dah keluar. L dah keluar. Makin ke bawah, nampak tak? Okey, kita patah balik kita stop dulu. Kita bermula dekat sini. Oops. Kita bermula dekat sini. Kita besarkan sikit. Okey. Jika ada orang yang tersilap cara, dia akan jadi semakin terkorban tau. Sekejap kita bermula play dekat sini. Oops, macam mana nak patah balik ni? Sekejap Saya pun sekali lagi kita pergi kepada MCT tadi. Dekat bahagian yang sini. Bahagian sini dah tinggi dah. Kat sini. Okey. Nampak ni. Kita play. Okey, semakin tinggi. Okey, dah capai high. Dia akan keluar L tu nampak tak? Dia semakin turun ke bawah. Semakin turun ke bawah. So masalah akan berlaku bila L ini dia berada dekat sini. So orang yang menggunakan indikator yang sama macam ni, minta maaf saya tak sebut nama siapa yang menjual indikator ini. Bila orang itu entry pada kawasan sini, apa terjadi bila dia tiada confirmation entry?
ia akan menyebabkan orang tu terkorban. So timbullah persoalan, aku dah ikut dah indikator kau kan, tapi salah. Which is dia masuk dalam keadaan yang L tu tak confirm lagi dia turun ke bawah. Sebab itu saya mengajar rakan-rakan ZQ, bila nak entry, dia kena ada satu lagi panduan, iaitu saya buat sendiri dengan menggunakan ini, FIFO swing ini. Okay. Bila ada B blue selepas low, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Berbanding kalau kita nampak B blue dekat sini, tapi tidak ada confirmation entry sebelumnya. Okay, bagi yang masih newbie, saya mohon maaf ini dah peringkat agak advance sedikit. Jom kita tengok satu persatu apa yang sebenarnya ditawarkan dalam ZQ 12-in-1 ini Okay. Dalam ZQ 12-in-1 dia ada 12 indikator utama. Saya kecilkan dulu yang ini. Height floating ni. Okay. Saya bagi satu counter yang mencanak hari ni. Apa contoh counter yang mencanak? Siapa dapat bagi saya? Tashin. Tashin Soalan ya? Boleh tanya ke? Nak tanya soalan, silakan. Contoh tadi MCT tadi kan? Ya kawan. Bila dah sampai dekat blue tick tu, MCT tadi. Okay. Tapi dia turun lagi betul tak tadi? Contoh tadi MCT lah, okay, MCT. Dekat mana? Bila dah sampai ada sickness confirmation blue tick tu. Tapi dia turun lagi kan? Ke macam yang ini kan? Yang ni kan? Yang candle hijau lepas candle hijau ni. Yang ini kan? Ya. Okay. Saya faham. Tapi bila dia nak naik dekat sini, okay, dia sebenarnya penggunaan macam mana di blue ini dia keluar sebaik-baik saya elok-eloknya dia kena entry selepas ada low itu. Dia tak akan keluar kalau L itu dia semakin ke bawah, dia tak akan keluar selepas L itu keluar. Melainkan memang betul-betul dia akan keluar bila ada L itu low. Ini L ni sebenarnya low. Okay, kalau kita tengok dekat sini macam mana low. Lepas tu ada B blue entry keluar. Sebelum ini low. Lepas tu ada B blue entry keluar. Yang dalam sekarang ni contohnya sekarang ni dia dah keluar L low kan. Selepas dia keluar B betul tak? Betul. Okay, so harga dia turun ni maksudnya hold lagi kan macam mana? Boleh hold lagi ni sebab dia sebenarnya kalau nak ikutkan, saya ada letak dekat sini sell, tapi saya tutup sell tu. Kalau nak kita kembalikan lagi sell itu boleh juga, tak ada masalah. Cuma saya nak mendidik kita, kalau kita boleh kita sell dalam bentuk yang high lagi. Dia bakal akan keluar satu lagi dekat sini. Contoh bila dah keluar L, keluar blue B kan. So yang ni confirmation candle. Betul. So next day tu baru kita start EP ke macam mana? Better waktu B tu keluar kita boleh EP. Tapi B ni nampak tak terlewat dia dah pacak tinggi kan. B ni akan keluar dekat area sini. Dia prasyaratnya 3%. Dia kat sini, area sini. Kalau kita dah beli waktu dah nak tutup market tu, dia tengok apa jadi esoknya. Ada contoh counter lain tak? Okay, kalau tak saya nak terangkan yang 12-in-1 ni dulu. Okey, baik, kita teruskan Dalam 12-in-1 satu counter contoh tadi nama counter apa? Tashin Tashin. Okey. Dalam 12-in-1, circuit 12-in-1 ni dia sudah ada pasang FIFO plan. Okey. Dalam FIFO plan tu kita boleh tentukan sama ada kita nak kalau sesuatu candle itu dia breakout 1%, kita letak 1%, dia akan keluar dekat sini. Bila candle itu, dia pecah 1%, dia akan keluar terus yang kat sini. Kalau kita letak 2, pun dia akan keluar dan prasyaratnya akan dipenuhi. Okay. Kalau kita letak lebih sampai contoh 10, artinya bermaksud pada hari itu counter ini melebihi 10%. Kalau kita klik sini 10, tetapi dia tak keluar, artinya counter itu tak capai 10%. TP1 ini adalah
risiko kita. Kita nak berapa peratus TP kita nak capai pada hari itu. Itu untuk dekat ni lah, untuk ZQ12 ini indikator pertama yang ada dekat ZQ12-in-1. Lepas itu, saya juga menyediakan ada satu support resistant old school yang ini. Yang ini nampak tak dekat belakang itu? Tulisan mengganggu. Yang merah-merah ni apa tulisan merah ni Syida? Itu ada orang Haris ada orang draw. Ada Macam orang mana saya nak buang? Tak boleh. Siapa yang draw tu je. Aduh. Okey. Tangan kena bendung sikit Jadi terganggu chat kita sebab benda tu kan. Baik, tak apalah macam ni. Saya juga menyediakan dekat sini support and resistance. Boleh delete tu Datuk? Macam mana? Oh, saya pun tak tahu. Okey, kita tak Siapa yang nak conteng tu je yang boleh. Okey, kita ada satu lagi. Minta tolong. Apa dia? Haris terconteng. Haris, macam mana dia nak ni? Padam. Contoh, okey. Dalam ZQ12-in-1, kita ada sediakan juga dengan support and resistance ini. Contoh saya padam dulu. Support and resistance yang kita sediakan ini, dia meniru UOB Keihin. Okey. Kalau kita lihat apa yang berlaku dekat JF-Tech, contoh sahaja, iaitu yang warna hijau ini adalah supportnya. Yang merah ini adalah resistannya. Bila mana counter itu bocor support yang berwarna hijau ini adalah tidak sesuai untuk kita hold counter itu. Right? Itu. Dan merahnya dia mengganggu sedikit. Kalau kita tengok counter apa lagi contoh. Kita sebut nama counter popular. Nama counter dekat sini. Dinex. MSM. Ha? MSM. Dinex. Okey, nampak tak dekat sana? Support terkuat dekat sini. Dia ada warna hijau tu keluar. InsyaAllah kalau dia melepasi garisan resisten ni, dia akan pergi lebih jauh. Nampak tak yang warna hijau panjang ini? Secara mudahnya kita akan nampak bahawa ini support become resistant. Dia cuba nak pecah dekat sini dan gagal, dia turun balik. Kemudian dia sedang membina support yang baru. Ini support yang seterusnya. Dalam UOB Keihin kita akan nampak sini ada letak peratus kat sini. Okey. Misi utamanya ialah untuk membantu trader menentukan mana area entry buy support ataupun mana area RBS ataupun SBR, support become resistant ataupun resistant become support. Bagi rakan-rakan ZQ, support ini penting. Okey, support ini penting. Sekiranya sesuatu counter itu gagal untuk bertahan dekat area support, dia akan jatuh. Okey, dan kemudian dia akan membina support yang baru. Okey, so ini yang hijau support, yang merah ini adalah resistance-nya. Okey. Lagi contoh counter. Ini counter yang uptrend dia nampak jelas. Counter yang contohnya counter PUC. Ini dia, nampak PUC. Okey, ini resistant. Resistant ini dia boleh digunakan dekat sini juga. Dia selari dekat sini. Okey. Baik, dekat sini ada resistant, dekat sini ada support. Bermaksud ini support. Support ini bocor, dia ke bawah. Kemudian dia membina support yang baru. Bila dia berjaya menembusi support yang lama, akhirnya support itu menjadi support become resistant dan pecah dan kembali kepada support yang lama. Itu fungsi support dan resistant yang ada dalam ZQ12-in-1 ini. Kalau tak nak guna, boleh tutup. Okay. Yang seterusnya, kita juga ada membekalkan, apa kata saya tutup dulu semua yang ada ini supaya kita nampak lebih clear. Kita nampak lebih clear. Okay. Satu persatu kita tengok bagaimana penggunaannya. Ini ada banyak dalam ni. Ada 12 indikator. Okey. Okey, baik dekat sini. Yang merah ni mengganggu. Tak apalah. Baik, kita terus pergi kepada bahagian GC1 MACD cross. Maksudnya, kalau kita klik dekat sini,
dia keluar macam tu. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya dia adalah MACD. Kalau kita type MACD yang original, yang memang ada dibekalkan dalam TradingView. Okey. Sesuatu counter bila mana MACD ini dia cross ke atas, signal berwarna merah, counter itu dalam keadaan golden cross. Sebab itu dinamakan sebagai golden cross. Tapi saya terjemahkannya dalam bentuk perkataan. Okey, kalau kita tengok dekat sini DC1 misalnya dead cross. Dead cross bermaksud counter itu sedang patah trend. Ini memberi amaran kepada kita bahawa counter itu sudah sampai masanya untuk jatuh ke bawah. Namun demikian, terdapat cara untuk menyokong kita punya hujah. Sekiranya dah DC1, adakah ada peluang lagi untuk dia bertahan? Ya, ada. Salah satunya dengan menggunakan teknik yang saya ajar tadi, iaitu kita pasang kembali support dan resistance itu. Internet saya pun boleh bermasalah juga. Okey. Sekejap GC1 persilangan biru dengan merah ke atas. Okey. DC1 adalah dead cross, persilangan biru patah yang merah ke bawah. Okey. Okey, kalau orang yang tradisional, dia lebih suka nampak depan mata benda ni. Memang dia lebih suka nampak depan mata. Okey, jangan risau, benda ni ada dibekalkan dalam TradingView, boleh dibuka. Okey, kalau indikator untuk individu yang terhad, iaitu dia free version, dia hanya boleh guna sebanyak 3 indikator. So, di sana saya sedang membantu dengan membuatkan MACD ni ada di dalam ini sekaligus. Okey, kita tutup yang ini untuk MACD. Okey. Yang seterusnya untuk ini GC2 DC2. GC2 DC2 sesuai digabungkan dengan GC1 DC1. Okey. Bagi yang tak faham, saya tunjukkan secara lebih jelas. Kita tengok counter lain lah, adil sedikit. Counter Gretek contoh. Okey. Counter Gretek. Baik. Counter Gretek, GC1 dan GC2 ada dekat sana. GC2 apa benda? GC1 tadi kita tahu itu adalah MACD. Untuk pelajar-pelajar newbie ZQ jangan bimbang, dia ada dekat video channel kita. Apa itu GC1? GC1 ialah persilangan MACD ke atas. Bermaksud trend baru akan bermula. Untuk GC2 apa dia? GC2 ada dalam ini GC2 ada dekat sini dan ini dalam bentuk perkataan dan kita ada sediakan sekali dengan warna sekali. Dia ada macam ni. So ikut kepada rakan-rakan semua sama ada nak gunakan dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk color. Saya secara peribadi saya sukakan color lah, nampak lagi. Okey. Yang ini secara jelas menunjukkan kepada kita bila berlaku persilangan GC2, counter itu sedang melakukan fasa uptrend. Nampak warna hijau ini. Okey. Bila DC2 muncul, dia sedang melakukan fasa downtrend. Okey, dan kemudian GC2 kembali berlaku uptrend. Itu kegunaan GC1 dan GC2. GC1 adalah MACD, GC2 adalah persilangan antara EMA7 dan EMA21. Menariknya untuk rakan-rakan yang tak minat menggunakan EMA721, saya bagi option untuk tukar kepada kehendak masing-masing. Ada yang guna 5 dengan 20. Ada yang nak guna 520, dia akan ikut kehendak pengguna. So, ini adalah indikator yang keempat di dalam ZQ Turfin 1. Okay, kita tutup. Sekali lagi, DC1 adalah MACD, GC2 adalah persilangan untuk mengenal pasti counter itu uptrend atau downtrend. Okay. Dan di dalam ini juga saya ada sediakan sekali dengan Elliott Wave AR. Okey, Elliott Wave AR ialah kalau kita lihat dekat sini saya ada sekali bagi kepada rakan-rakan semua ini. This one, Elliott Wave Advanced. Okey. Merah tu mengganggu perasaan saya lah garisan ni. Okey.
Baik. Elite Wave AR ni saya dedikasikan kepada cikgu saya, Cikgu Abdul Rahman. Okey. Dikatakan persilangan sekiranya berlaku histogram ini dia melepasi level kosong. Maksudnya level kosong ini nampak tak yang warna purple ini, ada kosong ini. Bila sesuatu counter itu persilangan histogram ini yang kat bawah ni, dia melepasi level kosong ke atas, dia akan jadi macam ni. Elite wave melebihi paras level kosong. Itu maksudnya. Bila melebihi paras level kosong, juga membawa maksud counter itu akan mengalami fasa uptrend. Kalau kita tengok, dia ditafsirkan dalam bentuk perkataan macam ni. Tapi kalau dalam bentuk histogram macam ni. Orang yang tradisional macam saya suka pasang benda ni. Kalau pengguna yang free version, dia terhad nak guna indikator kat bawah ini, Allahu Akbar. Sikit lagi minitnya dah nak habis. Tak apa, kita teruskan perjuangan kita. Maka dia akan gunakan perkataan ini sebagai pengganti yang kat bawah ini. Yang ini saya bekalkan sekali kepada semua. Alright? Baik. Bila berlaku EW bawah daripada kosong, level kosong, bermaksud persilangan itu sedang patah. Tengok dia trend itu dia sedang menuju ke bawah. Dan kembali naik ke atas bila ada EW, elite wave, melebihi level kosong. Dia kembali naik. Dan kita tengok kembali ke sini. Kita tengok. Okey, nampak tak dia patah itu? Dia turun ke bawah macam itu. Dan kembali elite wave, dia naik ke atas. Ini sepertinya itu. Ada di dalam ini. Kita tak perlu pasang semua. Kita boleh pasang ikut ilmu yang kita pelajari. Dalam video yang saya sediakan itu ada. Dan dalam ini juga kita ada sediakan sekali dengan line moving average. Okay, line moving average. Okay, kita tengok moving average 5. Ada. Kita sediakan moving average 5 dan kita sediakan dengan EMA 20. Apa benda sebenarnya ni? Tunggu Dan kita ada sediakan dengan EMA 34 dan EMA 50. Saya silap type ni. EMA 50 dan SMA 200. Okey, baik. Apa benda tu? Itu adalah garisan MA. Yang merah ni minta maaf, ini contengan rakan kita. Okey, kalau tak nak menggunakan line ini, saya dah sediakan dekat sini. Okey, saya dah sediakan dekat sini. Okey, apa gunanya line ini? Line merah ini adalah SMA 5. Simple Moving Average 5. Yang membawa maksud dalam tempoh 5 hari sebelum, counter itu, ini kadar purata pergerakannya. Okey, 5 adalah kadar purata pergerakan 5 hari, manakala EMA 20 adalah kadar purata pergerakan 20 hari sebelum, 34 hari sebelum, 50 purata pergerakan harga 50 hari sebelum, dan 200 tu bayangkanlah berapa. Okey. Okey. Prinsip asas bagi trader, mereka suka menggunakan ilmu asas ini, iaitu sekiranya counter, mana-mana counter, dia berada di atas MA20, counter itu pasti akan melakukan uptrend. Kita tengok. Okey, bermula pada fasa ini pada bulan April 2020. Okey. Okey, dia naik ke atas. Okey. Cikgu AR ada mengajar kami, saya, sekiranya kita nak lebih cepat ingat, gunakan teknik ini, iaitu gunakan teknik traffic light. Sekiranya sesuatu counter itu dia dalam fasa berkumpul macam ini, line MA itu, dia line yang tak menentu tau, dia berkepit dekat sini. Bila MA5 warna merah itu dia bergerak ke atas, dia berada di tempat pertama dan kemudian disusuli dengan warna kuning dan kemudian warna hijau, bermaksud counter itu pasti akan uptrend. Okey, yang warna biru ni apa benda? Itu yang saya akan ajar dalam kelas kemudian. Dalam kelas ZQ, okey? Okey, baik. Sekali lagi, fasa uptrend akan bermula bila line MA5 berada di tempat atas. Nombor 1 berada di tempat teratas, diikuti oleh line berwarna kuning, iaitu EMA apa? Line warna kuning. Kalau tak ingat, tengok kat sini. Nampak ni? EMA 20.
Okey, kemudian EMA 50 adalah yang berwarna hijau. Okay. Traffic lightnya macam tu. Selagi mana counter itu harganya tidak patah, macam ni patah ni, grey tag ni. Dia garisan itu sedang harga itu sedang patah, apa ni? Kita kata turun daripada garisan MA5. Harapan kita mudah-mudahan dia akan rebound dekat EMA 20. Okey, orang yang suka teknik seperti ini dia akan beranggapan bahawa ini adalah support terakhirnya, iaitu EMA 20. Orang yang suka bermain teknik ini dia akan sauk dekat area sini. Kalau hari Isnin nanti grey tag jatuh sampai level ini, dia cuba entry dekat sini. Kemudian bila jatuh lagi, dia berharap agar sampai dekat 34. Jatuh lagi, ini adalah support yang terakhir, EMA 50. Bermaksud garisan MA ini bukan sahaja menunjukkan persilangan trend, juga dijadikan sebagai support. Okey. Itu untuk moving average yang ada di dalam ini. Okey. Okey, tadi kita ada belajar juga something. Yang tadi engkau kata yang ni support juga. Lepas tu yang ini support juga. Mana satu support yang betul? Ini kepelbagaian ilmu dalam saham. Ada yang menggunakan garisan ini sebagai support dan resisten semata-mata. Ada juga yang menggunakan ilmu garisan MA sebagai support. So sifatnya dinamik dalam saham ini. Okey. Dan saya menyediakan pelbagai option. Kalau tak suka dalam bentuk garisan, kita gunakan dalam bentuk yang fix. Contoh kita padam yang ini, yang fix ini. Untuk orang yang baru newbie, gunakan ini. Ini sudah memadai. Jika tak nak gunakan line MA itu. Sebab line MA itu dia akan menyerabutkan fikiran kita kalau kita tidak mahir. Okey. Dan sudah saya sediakan dekat sini. Ini paling mudah nak tahu counter kita uptrend ataupun tidak. Yang paling kecil berada dekat atas. Yang kedua, besar sikit daripada 5, 20. Dia susunannya cantik macam tu. 5, 20, 34, 50, 200 kat bawah sekali. Kalau counter itu tak uptrend, dia akan bercelaru kedudukan ini. Okey. Baik. Kemudian, kita tutup dulu yang ini. Support resistance ni faham dah Kemudian kita pergi kepada bahagian ini. Yang ini penting juga, Bollinger Band. Kita ada sediakan Bollinger Band. Malah kita sediakan dua jenis Bollinger Band. Bagi pemain intraday, dia suka Bollinger Band Deviant 1. Dia warna pink itu. Okey. Yang ramai juga menggunakan Deviant 2. Ini yang original Bollinger Band. Termasuk mid BB dia. Kalau nak pasang mid BB dia, nak tukar warnanya boleh dekat bahagian style. Ada warna. Saya dah sediakan dalam bahasa Melayu ini. Dia mudah. Dia ada nak mid BB nak tukar warna apa, boleh. Nak guna warna hijau. Nak tebalkan warnanya, dipersilakan ikut kehendak sendiri. Okey, bagaimana hendak menggunakan Bollinger Band? Bagaimana hendak menggunakan Bollinger Band? Ada dalam channel kita. Secara ringkas saya akan maklumkan, kita pilih counter line dulu baru bersifat adil. Bagi satu counter, contoh. Minda, jom. Minda. Okey. Counter Minda. Menarik ini. Menarik, okey. Okey. Bollinger Band terbahagi kepada 3. Yang pertama, upper band. Yang atas ini dikenali sebagai upper band. Manakala yang tengah ini, kita tutup dulu yang warna ni. Kita tutup sekejap Baru kita nampak. Kita tutup sekejap. Ini. Okey, kita fokus kepada Bollinger Band. Okey, Minda secara jelas menunjukkan counter ini sedang uptrend. Okey, tapi sejauh mana kita kena pasang support resistance. Memang saya suka pasang yang ini. Saya jadi lebih yakin. Nampak tak resistance kat sana, support kat sini. Nampak tak resistance kat sini. Resistance ni dalam masa sama dia bertindak sebagai support. Okey, baik, kita teruskan kepada Bollinger Band. Bollinger Band terbahagi kepada 3. Yang pertama upper band. Yang kedua middle BB, yang ketiga lower BB. Baik. Prinsip asas dalam Bollinger Band, sekiranya sesuatu candle itu dia melepasi upper band, nampak tak yang candle ni dia melepasi upper band, dia akan berusaha untuk kembali semula kepada mid BB. Ini mid BB.
Okey, trivia menariknya MACD ini adalah moving average 20. Siapa yang tak nak pasang dia ni, nampak tak? Ni EMA 20. Yang ini moving average. Apa beza EMA dengan MA20? Baik, MA20 dia purata pergerakan 20 hari sebelum yang bersifat sederhana. EMA20 lebih sensitif. Okey, dia lebih sensitif. Kadang-kadang garisannya nampak lebih kurang sama tapi tak sama. Okey. Kita kembali kepada ni. Bila satu candle itu melepasi garisan upper band, dia akan pasti kembali dan cuba untuk kembali kepada middle BB. Tengok, nampak tak merah tu dia kembali ke middle BB dan kemudian apa berlaku esoknya? Dia naik lagi. Bila dia melepasi upper band, dia akan kembali dan terus melakukan kenaikan sampai satu saat dan masanya dia akan kembali kepada mid BB. Kemudian jika cukup, kita panggil apa? Sampai masanya dia akan naik lagi dan seterusnya. Dia macam tu. Chart permainan dengan menggunakan kefahaman Bollinger Band ini. Okay. Dan kalau kita tengok counter lain, contoh counter yang downtrend. Ini uptrend. Kita tengok. Tak ada. Sini tak ada. Koma. Ni dia. Apa dia? Koma. Koma. Ya, kita tengok ni dulu. Kita tengok dia dulu. Okey, nampak tak dia sedang melebihi upper band. Kemudian bila sampai satu saat dan masa tu dia akan kembali kepada middle BB. Bila dia sudah melepasi middle BB, dia semakin go low and then support terakhirnya adalah pada bahagian lower band. Pemain-pemain yang menggunakan Bollinger Band ini, dia akan entry dekat kawasan Bollinger Band ini. Kemudian akan berlaku kenaikan dan seterusnya lah sepertinya ini. Okay, nampak tak dia kembali retrace kembali kepada mid BB dan terus melakukan kenaikan. Okay. Senang ceritanya, middle BB ini adalah ruangan yang dibina untuk mengawal corong ini. Ada orang kata bentuk kemud lah, ini bentuk kemud. Ini adalah bentuk yang paling disukai oleh jerong-jerong saham. Okey, yang penyabar. Kerana pasti ia akan satu masa kelak ia akan breakout. Okey, untuk pengguna ZQ bertuah sedikit, saya ada bagikan label-label. Kalau breakout dia ada warna hijau itu dan ada 52 week high. Baik, untuk Bollinger Band boleh rujuk dekat video channel, ada panduan dekat sana. Saya tutup dulu yang ini supaya kita dapat pergi kepada topik yang seterusnya, itu parabolic SAR trend. Okey, yang ini klasik. Okey, ini klasik. Okey, kita tengok dekat sana. Okey, ini juga digunakan oleh trader klasik untuk menentukan bila entry, bila swing yang sesuai. Ini untuk pemain swing. Okey, dia letak je duit entry pada kawasan yang ada titik parabolic SAR ini. Dia hold, dia tak peduli turun ke naik kerana dia yakin dengan parabolic SAR itu dia akan naik macam tu. Wick ini ekor Kemudian bila nampak merah itulah masa menjual untuknya dan dah berapa keuntungan yang berlaku dekat sana. Okay. Kemudian bila dia dah ada wick warna merah, ada parabolic SAR dot warna merah ini, bermaksud ini kawasan sell. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Saya ada sediakan macam ni sebenarnya. Kalau tak faham dia ada macam ni. Buy and sell. Nampak tak? Sell, buy. Okey. Dan kalau tak nampak mata kabur, kita boleh letak background juga. Macam tu. Okey. Ilmu ini boleh diguna pakai sekiranya anda adalah swing trader, terutama pelajar universiti ini. Pelajar universiti dia tak ada masa nak, ataupun pekerja-pekerja yang busy, dia tak ada masa nak tengok, dia just letak pada B dan dia tahu bahawa parabolic SAR itu akan memainkan peranannya. Dan memang benar lah, memang benar. Kalau kita tengok anju ini, dia baru bermula fasa itu. Fasa perubahan parabolic SAR kepada buy. Okay. Kita tutup yang ini. Parabolic SAR sesuai untuk swing trader. Jangan dikacau yang bahagian ini, saya dah set up untuk bantu. Baik. Bolehkah ini indikator ini digunakan untuk counter-counter international? Boleh. Contohnya kalau kita ambil nama counter Tesla.
salah. TESLA. Okey, Tesla. Okey, sama. Namanya pun saham kan. Okey, kita tengok. Parabolic SAR tadi boleh diguna pakai? Ya, sama. Boleh diguna pakai. Sekarang dah patah. Nampak tak warna merah itu? Dia akan membentuk trend yang baru untuk menunjukkan downtrend sedang berlaku untuk Tesla. Okey. Kita tutup yang ini. Dan kita kembali kepada yang ke-9. Yang ini diguna pakai oleh diguna pakai oleh trader daripada India, Singapura dan US. Mereka menggunakan pakai teknik jerung ini, namanya support jerung, untuk menentukan counter itu boleh swing long term ataupun tidak. Nampak tak yang dekat kawasan ini? Kita besarkan sedikit. Okay. Dia bermula daripada fasa ini. Okay, kita boleh jadikan yang line rainbow ini sebagai support juga. Okay. Bila dia dah bocor support, dia turun ke bawah dan dia cuba berusaha untuk kembali kepada resisten lamanya itu. Okay, akhirnya support menjadi resisten dan kembali pada ruang yang sama. Bila berjaya, okay, bayangkan kita entry dekat sini in long term for 1 year. Selagi mana counter itu tidak patah support rainbow, selagi itu kita boleh hold. Sekarang sedang melakukan penurunan dan berusaha untuk kembali. So yang ini secara peribadi saya sendiri jarang pakai dan saya agak seronok pakai untuk kalau untuk mengkaji counter-counter international. Okay. Kita tutup yang ini. Kalau tak nak pakai tak apa. Sebab kalau anda nak stick menggunakan moving average tadi, stick gunakan moving average. Kalau hanya nak guna support resistance old school, gunakan support and all resistance school ini. Baik, yang seterusnya yang ini. Nah, ini yang penting sebenarnya, fokus kita pada hari ini. This one. Okay. Janganlah counter luar negara. Boleh juga lah kita nak kaji dulu. Boleh tak pakai luar negara untuk menggunakan gabungan dua indikator ini? Okay. Yes. Okay. Crypto pun boleh, Datuk. Apa dia? Crypto pun boleh. Crypto apa ya? Saya tak Bitcoin Ambil Bitcoin, Datuk. Bitcoin. SRP. Ya. Ya, SRP meroket. Ini naik Oh, naik. Bawah. Okey. Baik, macam ni. Prinsip asasnya sama. Jom kita tengok video. Sekejap. Okey. Dapat? Oh, dapat. Okey. Play. L keluar. Nampak tak? L tu berpindah, nampak? So, berhati-hati dengan menggunakan L ini. Kalau kita masuk dekat sini, tadi L tadi kat sini, it will become ugly bila support dekat yang warna hijau ni patah. Sebab itu perlu ada bantuan ini. Okay. In case lah kalau L tu dekat sini kan, L tu dekat sini, ada tadi kan L tu dekat sini, nampak tak Big Blue kita still menang dalam beberapa bet untuk pemain XRP lah, saya tak main XRP. Counter apa lagi? Bagi satu nama counter. YKGI, Datuk. YKGI. Breakout. Okay, cantik. Saya beli counter, nanti saya tunjuk counter yang saya beli baru ada. Okay. Ya, kalau kita nampak L ini, entry terbaik ialah bila L keluar, B Blue after that keluar lah. Jangan sesekali, kalau boleh, memang kalau boleh janganlah. Sebab dah berlaku dekat JHM ni. Dia H kat sini. Okay, dah H. Kemudian counter tu turun.
Kemudian ada B blue keluar tapi L belum keluar. So esoknya apa berlaku? Dia turun lagi. So kita punya capital selamat. Cara yang terbaik ialah kita beli ketika B blue keluar, after low keluar. L ni adalah low. Okay, kita tengok gambaran ni. Okay, kat sini dia tetap melakukan berapa bit kenaikan. Bila nampak H ini kita kena keluarlah. Nanti rakan-rakan kata nanti H tu makin naik ke atas, itu rezeki orang. Kalau still nak ambil juga, belajar stop loss ada dekat channel. Okay, iaitu kita jual separuh. Okay, sekurang-kurangnya capital kita terjaga kalau dia naik lagi. Okay, dalam kes ini, kita beli dekat sini dah. Kita beli dekat B blue. Dia naik, dia turun sikit. Sabar dulu, kita nak tahu dia akan keluar benda ni. Dia pasti akan keluar. Low ini pasti akan berjumpa dengan high. Okay. Dan kemudian jatuh, Allah penipu betul B blue ni kan. Kita kata macam tu. Sabar dulu, sabar dulu. Besok naik, turun balik. Tak jumpa H lagi. Dia turun, menguji keimanan kan. Kalau ikutkan kita dah untung kat sini. Tapi jiwa nak H tu. Nak swing sampai H tu. Dipersilakan. Ikut teknik masing-masing. Macam saya gunakan B blue untuk intraday. Nampak B blue? Area sini saya masuk. Saya tahu petang tu dia akan jadi macam tu. Tanya, kalau masuk B blue tu, ya saya. intraday tu terus tengok dekat time frame daily ke macam mana? Saya tak nak cerita yang tu, saya nak cerita dalam kelas. Tapi dah tanya soalan itu, jom kita belajar. Ni yang menariknya. YKGI ini tarikh 15 hari bulan. Ini tarikh 19, ini tarikh 20. Okey, ini tarikh by daily ya, tarikh by daily. Bolehkah ini digunakan untuk time frame yang berbeza? Ya boleh. Kalau kita menggunakan time frame dalam bentuk 15 minit, contoh Anda bermain menggunakan teknik time frame 15 minit pada 28 hari bulan, L. Nampak tak H ni? Itu ada B blue keluar kan? Entry ke tak? Cuba jawab, entry ke tak? Tak, sebab belum ada EP, dah ada H. Entry ketika ada B blue ini. Boleh faham Entry ketika ada B blue. Ini pada hari itu. Ni, satu hari ni daripada 28 hari bulan ni. Ini 28 hari bulan, 28 sampai start sini. Sini 30 sampai 30. Macam tu lah. Okay. Kalau nak guna time frame 15 minit. Kalau nak guna time frame 1 hour pun boleh juga. Dekat sana. Saya beli counter Sedania. Ketika harganya 0.205. Area ni 0.205. Area sini, di sini. Saya beli ni waktu time frame 1 hour lah. Saya guna 1 hour. Saya guna waktu tu saya jahat sikit. Saya guna 15 minit hari tu. Sedania. Okay, caranya sekarang kita monitor dekat daily dulu ke macam mana? Baru pergi dekat time frame kecil. Kalau kita nak tengok trend sesebuah sektor, okey, kita kena faham sektor dekat sini. Sektor dekat sini, Malaysia sektor, teknologi. Kalau kita nak tahu trend sesebuah sektor, kita kena pakai weekly. Contoh counter teknologi. Okey. Ini kita gunakan weekly. Ini peringkat advance lah. Kalau kita cerita panjang, kesian rakan-rakan yang belum faham. Kalau kita nak tengok dalam bentuk rugi, pun boleh. Tetapi untuk kefahaman lebih jelas, dalam tempoh seminggu, time frame weekly akan memberi gambaran jelas kepada sektor itu dalam seminggu, apakah potensi dan keadaannya dalam seminggu itu. Biasanya dia akan tengok dulu lah. Maksudnya weekly itu hijau, daily hijau baru masuk. Saya tak jelas bang. Ulang balik.
Maksudnya Datuk akan tengok dulu warna daily, weekly tu hijau, daily tu hijau baru masuklah. Yang mana sektor tadi? That means kalau Yang sektor tadi saya sebaik-baiknya jangan tengok pakai ni, jangan pakai tengok yang ini. Jangan tengok ini. Ini gambaran umum saya. Sektor, Malaysian sektor. Contoh health. Saya ambil mandi hari tu. Okay. Saya punya kajian hilang dah dalam saya. Boleh sound mute ke? Hujan saya dekat sini. Dapat dengar suara saya kan? Suara clear. Clear Datuk. Oh, clear. Okey, kalau tengok kepada kes health ni, kembali peristiwa berlaku macam kes pada tahun 2020 pada bulan 4 yang sama, parabolik SAR bermula dekat sini dan parabolik SAR bermula kembali pada bulan 4 yang sama. Okay. Dia uptrend daripada bulan April 2020, kemudian dia pada bulan Mac dan kembali uptrend pada 1 April. Okay. So senang ceritanya sektor ini, bahagian sektor ini, rakan-rakan ZQ kena ada. Saya dah bagi tahu dekat minggu lepas. Kalau belum ada kita akan rujuk kembali insya-Allah. Baik, kita terus kembali kepada penggunaan apa lagi yang saya ada bagi kepada rakan-rakan yang ZQ untuk ini. Sebelum tu bagus saya ajar teknik FIFO kan? Boleh tak saya ajar teknik FIFO? Boleh. Sekejap saya masuk kepada ini. Okey. Macam mana saya nak apa ni? Ya betul tu tuan dah berapa kali kena bila berat beli materi jatuh. Tuan kelas ni bila diulang lagi. Okey, boleh. Alright, alhamdulillah. Okey, rakan-rakan semua, ada peluang dan peluang sila install ni kejar counter ini dekat Play Store. Okay. Nampak ke Syida? Nampak. Okey, cantik. Okey. Salah satunya kalau tak dapat nak guna software itu, ada satu lagi linknya yang ini kita mungkin ada yang tak tahu. Jom kita belajar. Ini namanya catagan yang diguna pakai oleh apa ni trader untuk menentukan counter itu mana support dan resistance terkuatnya. Okey, saya pendekkan cerita. Yang berwarna merah, yang cross merah itu ialah Nampak tu. support. Okey, nampak. Nampak kan? Nampak. Okey, Nampak, Datuk. yang berwarna biru X itu adalah resistennya. Okey, bagaimana hendak menggunakan? Contoh, nama counter ni abaikan, Ini yang tradisional penggunaan Contoh counter itu current price-nya kita letak contoh counter apa? Contoh anju, mana dah anju dah RM1 lebih dah. Counter apa ni? Hibiscus contoh 565. Okey, kita letak 565 dekat sini. Bila kita klik enter, dia akan keluar terus resistance 57, support 53 dan kita nampak dekat sini 56 yang berkelip-kelip itu. Okey, 56 kelip-kelip itu resistance adalah 57, support adalah yang 53 bawah tu. Nombor 53 yang warna merah itu. Yang ini dia agak tradisional dan lambat. Aku nak tahu yang 57 resistance itu berapa bit aku menang. Okey, berapa bit dan berapa ringgit aku akan menang.
Yang tu yang kita perlu cepat. Kita kena gunakan yang ini, kejar counter. Okey, cara menggunakan kejar counter, install dekat Play Store atau App Store. Hanya Android, minta maaf. Cara penggunaannya, contoh capital kita ada RM10,000. Contoh RM10,000. Harga counter tadi ialah 0.545. So, bila kita letak 0.545, dia automatic letak berapa lot kita boleh beli counter itu immediately. Okay, so berapa lot yang diperlukan? 183 lot. Okay, kalau kita tengok dekat sini, saya kecilkan dekat button warna kuning yang sebelah kanan ini, dia jadi macam ni, baru lebih clear. Okay, sekali lagi saya tunjuk macam ni. 183 lot. Ingat harga 0.545 sen. RM10,000. Okay. Yang sebelah kanan, saya screenshot. Okay. Yang sebelah kanan, okay, dia ada dua. Sebelah kiri, ini kiri, yang ini kanan. Kenapa tulisan saya besar? Kiri, kanan. Okey, yang sebelah kanan ini rakan-rakan semua, ini adalah resistant. Yang ini adalah support. Bagaimana hendak menggunakannya? Tadi kita dah tengok harga kita masuk cadangan adalah 0.545. Automatik dia bagi tahu kita perlu beli sebanyak 183 lot. Okey, tengok betul-betul tengok betul. Kalau satu bit naik, ini dia, nampak tak? Ni bit, ini bit. Kawasan ini bit. Ini bit. Okey. Bit pertama naik, harganya adalah 0.505. Yang ini abaikan, ini abaikan, ini abaikan. Automatik dia akan menunjukkan kepada kita untung RM92. Okey, bit yang kedua kita akan dapat RM184 dengan modal RM10,000. Okey. Itu bukan tujuan asal saya nak ajar. Yang saya nak ajar ialah yang berwarna ni, warna biru ni. Dan yang berwarna ungu ni, sebelah sini. Okey. Sebab itu kalau kita guna telefon ataupun guna laptop kita untuk live ketika kita nak membeli sesuatu counter itu, kita akan dapati harga 570 ini, area sini, 570 ni punya tebal queue dia. Selain 570, 565 pun sangat tebal queue-nya. Pasal apa? Pasal itu adalah psikologi trader nak bagi tahu bahawa itu adalah kawasan resisten dia. Jika 570 ini berjaya ditembusi, dia akan pergi kepada next bit. Ini warna pink ini adalah resisten yang seterusnya. Okey, kalau tak faham, kita cuba bandingkan dengan, saya padam dulu. Cuba kita bandingkan. Okay, tengok tadi kita tengok kembali. Harga 545, resistennya tadi apa? 570 kan? Kemudian 610. Okey, ingat 570. Ingat 570 kita dapat RM458. Kita tengok dekat sini. Betul ataupun tidak 570 resisten? Betul. Okey, support dia tulis sini 553 kan? 053 kan? Kita tengok kembali kat sini. Betul. 53. Nampak? Tu 53. Ini support. Bocor support ini tolong keluar sebab anda akan mengalami kerugian yang sangat besar nanti. Okey. Melepasi resisten ini, bersedia untuk pergi kepada resisten yang seterusnya yang berwarna pink ini. Okey. Secara mudahnya saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan semua, jika kita berniat untuk bermain FIFO, kena faham mana supportnya, mana resistennya. Kejar counter yang dicipta khas ini sebenarnya membantu kita untuk mengenal pasti mana support dan resisten terdekat, termasuk duit yang bakal kita perolehi jika menang beberapa bit. Individu yang bersyukur, jika menang sampai 3 bit, RM275 ini sudah memadai. Itu kalau modalnya RM10,000. Kalau modalnya sebanyak, contoh,
Kita Yang ni kurang. apa nama application tu? Cari dekat Android, kejar counter. Tolong ya rakan-rakan semua. Kalau terpaksa beli 2 handphone disebabkan nak main benda ni, dipersilakan. Saya terpaksa beli tablet sebab saya pakai iPhone. Okey. Kalau kita andaikan dia hanya ada RM3,000 capital dia. Okey, kita tengok Biasa pakai ni Tiga. menjadi ya? Ha? Pakai ni biasa menjadi ya? Saya tahu mana resisten saya. Oh, Faham? faham. Bukan setakat menjadi. Memang saya tahu berapa kos saya kena belanja, berapa keuntungan yang bakal saya perolehi. Otak saya terus terprogram. Kalau kos RM3,000, bid yang pertama adalah saya dapat baru RM28. Nampak tak sebelah kanan tu? Kalau kos RM3,000. Sebab itu ramai trader dia suka beli kaunter murah-murah. Yang ini, dia tak suka ni kalau RM3,000. Dia nak kalau boleh 0.0120 tu sampai 250 lot tu. Sebab dia berharap bahawa satu bit kenaikan dia dapat 250. Tapi perasan tak? Saya screenshot Harga 120 itu dia masuk itu sebenarnya sudah menghampiri resisten pada warna biru itu. Jangan pula dia menyimpan harapan, teknik harapan, dia kata tak apa dah lepas ni dia akan naik lagi. Sebenarnya dia dah melepasi resisten. Kita bimbang dia akan jatuh kepada harga sebelah sini pula. Ini tadi support Ini support. Ini resisten pertama, resisten kedua, ini support yang terakhir. Okey. Setakat ni faham yang ini? Boleh guna untuk swing ke tuan? Boleh tuan, boleh guna untuk swing. Okey. Kita nak tahu, okey, lepas ni cuba bandingkan apa yang saya cakap tadi ni, buka software ni, buka market depth. Kalau dapat tengok market depth sampai 10 level lagi bagus. Bagaimana tekniknya? Minta maaf saya dapat bagi tahu ini dekat ZQ dulu. Sebab terlalu panjang ceritanya nanti sehingga mereka tak faham apa benda yang perlu difokuskan. Okey, bagi pengguna-pengguna yang baru, saya nak bagi tahu ketika anda live trade tidak sama seperti anda tengok dalam trading view. Ketika anda live trade, jiwa anda jadi kacau, jantung anda berdebar-debar, anda tak sabar, tak tahu bila nak TP. Ini isu-isunya. So, warna-warna yang sudah ditetapkan dekat sini, warna biru, warna pink, warna biru, warna pink, itulah resistennya. Sebelah kanan itulah resistennya. Sebelah kanan hujung itu adalah duit yang bakal anda perolehi. Sekali lagi saya pesan, jangan biasakan diri main counter bawah 20 sen. RM3,000 tak berbaloi kalau kita korbankan dengan bawa counter bawah 20 sen. Tak. Okay. Bermain saham ini, entry saham ini, dia memang memerlukan pengorbanan. Dia memang memerlukan duit bohong lah. Kalau kita katakan, kita dapat cepat kaya kalau dengan menggunakan capital yang sedikit. Okay. Terus terang lah kan. Okay, baik. Setakat ni faham yang itu Saya pergi kepada bahagian ini. Okey, bagaimana menggunakan FIFO screener. Ini penting untuk rakan-rakan semua. Rakan-rakan semua ada dapat screener yang pelbagai. Ada yang gunakan teknik ABT. Saya sendiri daripada ABT. Tapi bila saya gunakan screener itu, saya kurang faham sedikit sebenarnya. Saya punya jiwa, saya nak screener tu bersifat FIFO. Ada je keluar, alert aku ambil. Tapi tak memenuhi jiwa saya. Okey. Bila guna swing, lama sangat pula swing itu kadang-kadang tak jadi. Saya tak nak yang tak pasti. Okey. Saya ada bekalkan dekat sini iaitu FIFO ZQ ini. Bagaimana penggunaannya? Ketika alert itu, kita dah filter dalam filter. Saya tak nak tunjuk. Hanya untuk pengguna ZQ. Filter itu dia alert keluar pada awal jam 9.01 pagi, bermaksud counter itu sedang melepasi 3% kenaikan. Okey, kita tengok dekat kawasan alert log. Okey, pada pukul 9 pagi kita tengok, ni dah pukul 4 petang. Ni dah pukul 11, pukul 10 pagi. Okey, ingat ni rakan-rakan ZQ ingat, ini dah petang hari lain dah. Okey, nampak pukul 9. Ni dia. Pukul 9.15 pagi baru ada alert, bermaksud pada hari ini
alert dalam fasa kita panggil apa, kita punya bursa Malaysia dalam fasa ketidaktentuan sebenarnya, sebab saya ada pasang alert FIFO ni ada. Okay. Ada keluar. Okay. Seawal jam 9.1 pagi. Seawal jam 9.1 pagi bila dia keluar, klik dekat alert itu, bila dia keluar klik dekat alert tu dan tengok terus kaunter berkenaan. Tak keluar, internet saya slow. Contoh YK sign paling banyak keluar hari ni. Dia keluar sign. Ini daily. Alright, ni daily. Sign keluar pada jam kita cari sign. Awal pagi itu sign. Aku 12. Dah nampak tak sign? Oh, kaunter powerful ni seawal pagi pukul 10. SDS, layaning. Saya nak cari sign. Saya tak puas hati sign tadi. Kenapa saya tak ambil? 11.50. Mana? 11.50. 11.50. Cepatnya mata tuan tengok. Ya, 11.50. 11.50. Keluar je sign ini, nampak sign ni, keluar je sign bermaksud kita punya filter telah melepasi 3% kenaikan. Kita tengok macam mana dia punya anggaran. Kita ambil ni. Sorry. Ini price range. 3% kenaikan tu dekat area sini. Ni. Area sini. Dia lepas yang sini, garisan. Saya ambil garisan dulu. This one, horizontal line. Okay. Dia lepas dia trigger dekat sini, yang garisan merah ini, dia keluar sign itu. So, bila keluar sign itu, kita klik cepat-cepat alert tu, kita tengok counter ini macam dah tinggi dah ni. So, jiwa kita akan jadi kacau. Takut dia turun lagi ke dan sebagainya. Kita tengok history sebelumnya, tengok ada B-blue itu. Semalam, sebelum sign ini keluar pada hari ini, pada hari Rabu tu, pun keluar alert juga. Waktu tu B-blue, saya tak ambil. Saya ambil counter lain. Saya ambil counter apa? Jack. Saya ambil Jack. JAG. Saya ambil Jack pada area, pada harga ini. This one, B-blue. Alert keluar, bertalu-talu. Saya ambil lah. Rezeki Allah bagi, memang betul. Bila ada L, ada B-blue, esoknya berlakukan kenaikan setinggi mungkin. Saya jual, adalah dan banyak juga lah dapat, tak boleh cerita. Yang alert ni nak kena set sendiri ya? Betul tuan, kena set sendiri. Ni tekan alert ni. Okay, kalau saya tutup ni, dia hilang. Kalau kita klik yang ini, dia akan keluar macam ni lah, play sound. Okay. Kalau kita nak send ke email kita pun boleh. Kalau kita nak send ke SMS kita pun boleh. Atau nak send ke email kita pun boleh. Tapi jangan lupa yang ni. Yang ni saya selalu salah. Ya. Setiap counter kan macam mana? Tak. Dia semua counter, dia asal trigger syarat-syarat dalam filter, dia akan bagi kita. Bayangkan, dekat sini ada lebih kurang dalam 30 counter yang melepasi 3%. Macam mana nak tahu 3% tu? Nampak tak yang dekat bahagian change above ni? Tengah-tengah ni. Ni. 3% yang paling kecil adalah BSL Corp. Okay, yang paling bawah sekali YKGI 14%. Maksudnya YKGI ketika dia 3% tu, 3% YKGI awal pagi tu, 3% tu dia dah trigger, waktu tu dia baru 3%. Petang tutup 14%. Macam tu. Yang paling teruk sekali pun. Macam mana nak dapat Apa dia? Yang screener yang ni. Minta maaf, ini untuk ZQ sahaja. Kalau anda pengguna ZQ, dalam video nanti saya share.
Dato', boleh tak tunjuk volume? Ya sayang. Mana? Boleh tak Ini tunjuk volume ni. bukan volume tu, volume yang apa, yang indicator tu, yang maksud saya Oh, volume tu hari tu. ya type VOL kan? This one is it? Oh, dia asing daripada yang 12 indicator tu Nak tambah boleh juga tapi ikut. Kalau dia free. Dia tak kalau kita pengguna 3 indikator free version kan. Kalau kita pasang volume dia tak termasuk 3 tu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, lupa. Pasang ni sekali dekat volume. Ingat ni ilmu baru juga untuk kita. Pasang ni style volume MA input, ambil ini 14. Okey, so bermaksud tengok tak? Ini ilmu tambahan untuk rakan-rakan semua. Sekiranya sesuatu counter itu volume garisan kuning itu melebihi histogram warna hijau ni yang sebelah sini ni yang pada 19 April ni melebihi garisan warna kuning itu yang 14 hari itu, esok dia pasti akan insya-Allah akan melakukan beberapa kenaikan. Okey. Tengok yang ini sama juga pada berapa hari bulan ni. Alamat tablet saya. Ni. Ni pada 10 Mac. Kan? Dia nampak tak dia melebihi garisan kuning itu. Pasang garisan kuning itu penting. Jika anda pemain volume. Saya tengok yang ni sama juga. 18 Februari. Okey, volume tinggi kan? Melebihi level 14 kan? Esok pagi insya-Allah dia adalah menang beberapa bit sebelum dia jatuh teruk pada hari keesokannya ni. Berapa banyak bit kita menang kat sana. Cuba tengok. Apa sebut ni? Saya pakai handphone tablet ni dia sakit sikit. 5 bit pada keesokan harinya tu. Okey. Tengok lagi lah yang candle-candle lain sama juga kan. Tengok. Tengok ini. Ini hari ke berapa hari bulan ni? 5 April. Tengok esok apa jadi. Dan lusa bila dia jatuh macam ni, bersedialah jatuh level apa tu? Level garisan kuning tu. Ini pemain volume Okey, ilmu baru untuk semua. Baik. Kesimpulan ceritanya malam ini sebelum kita tutup dah 11.30. Jom sebutkan satu counter. Tadi saya beli minggu lepas PUC saya beli. Saya dah beli PUC. Safe entry sebenarnya indikator kita ni. Bila nampak LL, saya beli dekat D Blue yang area 15 hari bulan ni. Okay, dan saya bersabar. Sebab saya tahu support dia terkuat kat sini. Ni support terkuat dia dekat area ni. Nampak tak hijau tu? Tu area hijau tu. Memang support dia kuat kat sana. So dia naik. Alhamdulillah. Dia naik sampai 125. Saya dengan penuh bangga menjual pada harga 125. Dan dia jatuh kembali keesokan harinya. Dekat sini 105. Dan dia hari ini dia melakukan kenaikan sampai 145. Syukurlah. Dah banyak dah tu 175 tu kan. Kemudian saya beli counter. Lain-lain tak perlu cerita itulah. Okay. Jadi untuk screener tadi, untuk pengguna-pengguna bukan ZQ, saya ajar satu ilmu termasuk rakan-rakan yang ZQ juga. Cari bawah sekali. Pada bahagian ini iaitu volume leader. Tapi masalahnya bercampur. Dia merah sekali dengan hijau. Klik dekat change ni, klik 2 kali. Nampak tak? Okay. Cuma perhatikan, jangan juga main serkap, jarang tak tahu bagaimana nak menggunakan screener ini. Okay. Stella, Tanco, kita tengok Tanco. Nah, Tanco. Nampak tak blue dekat sana tu? Okay, tapi saya tak ambil counter-counter macam ni. Tashin.
Okey, dekat mana tadi ni? Volume leader dekat bawah sekali Cari dekat volume leader. Tak nak pakai screener, pakai yang ni pun sudah memadai. Bagi rakan yang menggunakan Jet Trader, saya pun berkenalan dengan tu Bro Jet Trader tu, dia guna ini 52 week high. Ada dekat sini, semua ada, kena bagi dekat sini. Just kita nak gunakan bagaimana cara penggunaannya tu kena belajar. Okey. So, kesimpulan ceritanya, apa yang akan diperolehi oleh pengguna ZQ, dia akan dapat banyak ini. Invite manuskrip, kecilkan, dia akan dapat. Saya pun daripada John juga, tapi last rupanya semua benda yang dia bagi ni saya dapat. Saya tak nak sebut lah. Okay, bahaya. Nanti kalau korang cakap tak bagus pula. Okay. Saya ada bagi RSI. Okay, RSI. RSI untuk rakan-rakan ZQ, RSI very powerful indicator RSI plus. Kita cuba cari counter contoh iMulus, contoh yang dah negatif ini. Okey. Tengok iMulus. Okey. RSI yang diberi oleh indicator free RSI yang diberi oleh TradingView, dia ada kelemahan sedikit. Okey. Okey. Kalau anda pengguna M+ atau UOB Kay Hian, anda akan dapat tahu bahawa RSI kita sama macam RSI mereka. Saya tiru. Okey. Nampak tak yang warna hijau dekat sini? Ini Cikgu Syida saya dalam grupnya dia bagi tahu ini kolam, dia kata. Okey. Bila ada warna hijau ini bermaksud ini adalah fasa oversold yang sangat teruk lah. Bawah paras 40 level. Bawah paras 40 level. Okey. Tapi RSI yang dibekalkan oleh TradingView, tak nampak kat bawah ni. Ini RSI yang kat bawah ni. Tak nampak. Jadi kita jadi confused. Dia lebih kurang sama tapi tak sama. Okey. So yang terbaik guna RSI beli yang ke berapa? Paras berapa yang terbaik? Jom kita belajar. Jom. Paras kita besarkan terus lah. Sekejap. Macam mana nak kesini? Okey. Paras yang terbaik ialah paras yang terbaik ialah ketika dia mula entry 50. Confirmation entry adalah pada garisan RSI 250 yang warna hijau ni. Boleh hold dah dekat sini. Bila dia masuk kepada paras 60, bye-bye. Okey. Namun demikian, kalau kita dah ambil pada paras yang warna hijau ni pun sudah banyak bit keuntungan yang kita dapat. Yang saya buat warna hijau ini, dia ada maknanya tersendiri. Okey, sekali lagi saya sebut, ketika counter itu berada pada paras bawah 50, dia adalah paras oversold sehingga dia membentuk kawah warna hijau kat bawah tu. Okey, bila dia melebihi paras 70 level ke atas, dia akan membentuk volcano itu ke atas itu. Okey, kita bandingkan dengan chart yang dekat atas. Bagi pengguna-pengguna baru, minta maaf saya sebut, jangan entry, pengguna-pengguna baru, jangan entry sesuatu counter bila dia sudah masuk kepada fasa berwarna merah ini. Tapi kalau nak entry itu ikut risiko masing-masing. Bukan bermaksud merah tak boleh, dia tak boleh membuat keuntungan, boleh. Tapi bila dia sudah sampai kepada melebihi purple itu, ni melebihi level 80 ini, berhati-hati kerana pada bila masa dia akan turun. So entry terbaik bila? Entry terbaik ialah pada ketika dia dalam paras oversold. Hati-hati juga bila paras oversold, takut dia makin oversold. Okey, jadi bila lah oversold yang selamat? Bila ada B-Blue itu membantu kita. Kalau tak nak guna B-Blue, gunalah teknik macam mana yang pun kita boleh gunakan. Okey, teknik selamat yang kita nak entry. Okey, selain itu, selain pada RSI, kita dibekalkan juga dengan saya pakai tablet dia jadi serabut sikit. Okey. Kita juga dibekalkan dengan Pivot Pro. Okey, bagaimana hendak menggunakan Pivot Pro? Apa tak tahan. Apa dia? Ngantuk dah? Ngopi. Jom kita ngopi lepas ni. Sambil-sambil lah. Okey, Pivot Pro saya ada bekalkan sekali dalam ini. Cara penggunaannya ada dekat video channel
Lengkap dah tu cara penggunaannya. Ringkas saya nak bagi tahu dekat sini. Bila kita bermain intraday, contoh counter yang hijau, kita ambil BSL Corp. Okey. Ini resisten ketiga dah. Dah melepasi tahap resisten ketiga. Okey. So orang akan tanya hold ke tak hold, hold. Kalau dia dah melepasi resisten 3, terpulanglah sama ada nak TP dekat area mana. Kalau ikutkan kita nak pasang sampai resisten berapa ni? Sampai resisten 10. Kau nak pasang sampai 10. Suka hati kau lah. Tapi risiko masing-masing. Okey. Dia ada cara penggunaan. Nak guna dalam bentuk daily boleh. Nak guna dalam bentuk hour boleh. Nak guna dalam teknik klasik boleh. Nak guna dalam bentuk tradisional pun boleh. Dia berbeza-beza. Okay. So teknik mana yang paling selamat digunakan dan selalu digunakan? Saya suka guna yang klasik. Yang ini. So kalau ikut klasik masih belum sampai lagi tahap resisten ketiga. Okay. Kita tutup yang ini. Okay. Dan kemudian pengguna-pengguna ZQ juga ada diberikan indikator ini, iaitu this one. Oh sorry, banker. Terus terang saya katakan ramai kalangan trader guna ini mengatakan seolah-olah ini adalah banker chip. Okey. Berterus terangnya ini bukan banker chip sebenarnya. Dia adalah RSI. Dia adalah RSI yang diterjemahkan dalam bentuk histogram. Tapi secara kebetulan pula dia sinonim dengan pergerakan graf di atas tu. Okey. Dan saya tambah sekali dengan ini. Bila nampak kita cari counter line asyik-asyik best counter consumer CCK. Okey, nampak CCK. Okey. Fasa downtrend. Adakah dia akan melakukan kesinambungan kelak? InsyaAllah tengok lepas B blue. Lepas low. B blue bertindak sebagai confirmation entry. Kita tetap menang dalam beberapa bit dan akhirnya kembali kepada harga asal. Okey lah, okey Wan. Okey. Okey, kembali kepada banker. Saya tambah lagi dekat bawah tu ada buy. Itu buy dekat sana. Kalau yang tak apa saya tunjuk ni kena marah pula. Ada kawan kita juga ni yang satu yang ini. Kalau siapa ada pengguna yang ni dia faham lah. Okey. Saya dia kata buy. So, saya tak nampak kerelevanannya dekat sana. Buy. Bila dia turun buy juga. Okay, so saya kurangkan. Bila dia B buy. Bila dia S sell. Macam tu. Okay, ini adalah persilangan EMA 520. Saya masukkan ke dalam ini. Ke dalam banker chip ini. Okay, habis untuk bahagian ini. Okay, kesimpulan ceritanya kita sebelum kita tutup majlis kita dan nak pukul 12 ini. InsyaAllah, jika rakan-rakan jumpa counter L, B blue, entry saja insyaAllah. Tak berani entry, tunggu tutup market, hampir tutup market, esok pagi anda akan menang dalam beberapa bit. Tak adil, kita cari counter lain. Takut itu adalah satu perancangan. KMB. Okay. Yang ini. JFTech dulu. Aku benci JFTech tau. Aku rugi sebelum ni sampai 11K. Tapi rezeki Allah bagi tau. Tengok naik macam ni. JFTech paling best main. Tengok walaupun saya benci dia. Okay. Nampak L. Nampak B. Naik. Sampai H mesti jual. Saya perasan setiap kali H saya dah bertahan. Saya beli counter tu dekat area ni. This one. 1360.
Saya beli ni. Dia jatuh ke bawah, dia jatuh ke bawah. Okay, so aku perhati je dalam sebulan lebih tau. Sebulan lebih. Nak dekat 2 bulan saya perhati. Setiap kali dia L, ada B blue, kau sauk je. Kau sauk je sampai H kau mesti jual. Esok pagi memang jahanam dia turun ke bawah tu. Kemudian bila L, jangan ambil. Tunggu dulu. Tunggu ada B blue ambil. Bila ada H jual. Jangan kau tak jual. Esok pagi dia terus macam tu. Okay. Nampak tak B blue dekat sini? Yang dekat area ini. Sekejap. This one. Pada 24 Mac. Jangan entry pasal belum ada L lagi. Sabar. Okay, bila ada L ambil, benar. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat lah ilmu kita pada hari ini. Saya average down sampai harga yang agak banyak lah. Dan kita menang Alhamdulillah. Saya jual dekat area sini. 1550. Okay. Baik, soalan lain? Habis. Untuk pada malam ini. Apa beza LL hijau dengan LL biru? Oh ya, bagus. LL hijau dengan LL biru. LL hijau ini dia sesuai untuk swing. LL hijau, biru swing. LL hijau ini untuk short term. Sebenarnya nak jadikan ceritanya LL ini adalah lower. L ni adalah lower, high low. Kalau kita ada belajar high, low, high lower, macam tu. Itu technical analysis yang lain lagi. Yang high tu sama dengan TP dulu ya Dato'? Ya sayang, sama. Saya tak nak, kenapa saya nak tukar, saya tukar dia daripada EP kepada L. Sebab, jom kita tengok video. Ni baru best. Apa berlaku dengan betapa teruknya JFTech melayan kita ketika ini. Tengoknya. Saya tutup indikator yang tak berkenan supaya tak serabut kepala. Okey, kita main dekat sini. Macam mana Okey. Ni. Okey. Okey. Hai. Okey, turun. Nampak lo? Orang yang tak tahu perlu ada confirmation candle, dia akan ambil dekat sana. Tengok makin turun L tu. Ambil kau. Sebab tu ada orang mesej saya secara peribadi, indikator ni sama ke dengan indikator yang sebelah sana? Saya kata sama. Tapi kenapa bila aku ambil, dia semakin jatuh ke bawah? Sebab satu kesilapan kau. Kau ambil waktu low tanpa kau tahu, mungkin dia akan pergi lebih low. Macam JFTech ni contoh. So bila waktu sesuai nak ambil? Tunggu ada confirmation candle. Satu, tengok Fibo. Itu yang Fibo, minta maaf saya tak boleh cerita kat sini. Itu kelas advance. Nampak? Edge. Makin teruk ke bawah tu. Okey. Okey, sudah. Screener kita dah selesaikan secara tak langsung malam ini. Cara menggunakan screener pada pukul 9.1 pagi bila alert keluar, perhatikan candle, perhatikan chart, perhatikan B blue, baru entry untuk screener. Okey, setakat itu sahaja yang saya boleh terangkan pada malam ini. Okey, sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada semua. Mudah-mudahan kita dapat kurangkan loss kita. Sekali lagi tolong jaga support dan resistance ini. Ini paling basic ni. Tengok ni, support resistance ni, support bro, support. Jangan bila dia patah kau kata tak apa, hold dulu. InsyaAllah dia akan naik lagi. Bang, dia dah patah bang. Tak nampak lagi support, pasang ni, pasang ini. Pasang, tolong pasang yang ini. Ni, MA50 dengan SMA 200. Tu, dah patah dah tu. Dah patah ni yang warna hijau ni. Dah patah. Nak hold lagi? Okey, hold lah. Sekali lagi, puas. Okey, counter JFTech still uptrend. Dia bertahan dekat atas SMA 200. Okey. Aku liqauli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi persoalan masuk dalam grup. Okay, yang ni tolong ingat juga cara belajar ni. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya akan ajar rakan-rakan yang tak mahir tu saya akan bantu. Saya akan bantu sehabis mungkin insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Assalamualaikum. Ramainya hari ni. Screenshot dulu kenangan ni. Okay, dah. Boleh keluar.